Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita sambung ngajian kita daripada tafsir surah Yasin. Kita dah baca dah intro pada minggu lepas, 5 ayat yang pertama. Malam ni kita sambung ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Sadaqallahul azim. Ayat yang kita baca malam ni sambungan. Kalau yang kita baca sebelum ni, Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh bijaksana dan hikmah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah salah seorang daripada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Ala siratim mustaqim, yang tetap berada di jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Minggu lepas kita sampai ke ayat ni. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Sambung malam ni, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Tujuan Al-Quran ini diturunkan, wahai Muhammad, supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberikan peringatan dan amaran. Kerana itulah mereka lalai. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya telah pasti ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, kerana mereka tidak mahu beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqan fahum muqmahun. Sesungguhnya kami telah membelenggu leher mereka. Lebarnya belenggu itu sampai menongkatkan dagu mereka, lalu menjadilah mereka terdongak. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding yang lain, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak lagi dapat melihat. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Sama dan sama saja bagi mereka,
sama ada engkau memberi amaran atau engkau tidak beri amaran kepadanya, mereka tidak akan beriman. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya peringatan dan amaran hanyalah kepada orang yang sedia menurut ajaran Al-Quran serta dia takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Oleh itu berilah kepadanya berita yang mengembirakan dengan keampunan dan pahala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami pasti menghidupkan orang yang telah mati, dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan, perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Sadaqallahul azim. Ayat-ayat yang kita baca ini adalah sambungan Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wahyu yang Allah Taala turunkan, itulah Al-Quran. Apa matlamat utama pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa matlamat utama Allah Taala wahyukan Al-Quran? Dan bagaimana keadaan manusia respon kepada hidayah yang Allah Ta'ala turunkan ini. Jadi setelah di awal surah ni Allah bersumpah menjawab pada musyrikin Mekah bahawa confirm Muhammad ini adalah Rasul yang Allah Ta'ala utuskan dan Al-Quran diturunkan. Tujuannya apa? Litunzira. Litunzira, inzar maknanya amaran. Nabi Muhammad bila sampaikan Al-Quran pada manusia, Allah tak sebut litu'allima, untuk mengajar Al-Quran. Tak, bukan untuk mengajar, tetapi untuk memberi amaran. Quran Rasulullah untuk beri amaran, litunzira, beri amaran, bukan sekadar litu'allima, bukan sekadar untuk mengajar Quran, tapi dengan isi Quran itu untuk beri amaran. Dan ini tugas para rasul, dan ini tugas bila kita belajar Al-Quran, tafsir, hadis-hadis Nabi, ia memberi amaran. Memberi amaran kepada orang yang ingkar supaya taat, memberi amaran kepada orang yang lalai supaya beringat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Khusus pada Nabi Muhammad, litunzira qauman, untuk memberi amaran kepada kaum, pada kaum. Ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Yang ma di sini ada dua tafsiran. Ma dengan makna nafi, makna Rasulullah memberi amaran kepada kaum yang tidak pernah diberi amaran tok nenek mereka. Ini satu. Ma dengan makna nafi, maknanya untuk kamu wahai Muhammad beri peringatan kepada kaum ma nafi, yang tidak diberi amaran tok nenek mereka. Dan oleh kerana tidak beri amaran, maksudnya tidak ada Rasul yang diutuskan kepada tok nenek generasi di Mekah ni. Generasi orang Mekah jahiliah itu tak ada Rasul di kalangan mereka. Lalu ma unzira abahum nafi, maknanya tidak diberi peringatan, fahum ghafilun. Oleh kerana tak ada yang datang beri peringatan, amaran, menyebabkan mereka ini berada dalam keadaan lalai. Itu spesifik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu tafsir ada satu kaedah penting yang dipanggil al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab.
Kaedah apa tu Ustaz? Kaedahnya macam ni. Ini kaedah yang saya sebut ni kita boleh guna dalam kita belajar tafsir Quran dalam mana-mana ayat sekalipun. Kaedah dia maksudnya bunyi, pengajaran ayat adalah daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Apa maksud tu? Sekali lagi, pengajaran ayat Quran adalah daripada lafaznya yang umum, bukan sebab yang khusus. Nak faham kena tengok contoh. Pengajaran ayat daripada lafaz yang umum, bukan sebab khusus. Okey, ayat ni sebab khusus dia apa? Kaum Mekah itu tak ada, untuk nenek mereka tak ada Nabi. Lalu Rasulullah datang untuk beri peringatan pada mereka. Yang lama dah tak ada orang beri peringatan. Oleh kerana tak ada orang beri peringatan, fahum ghafilun, mereka pun lalai. Ini sebab khusus. Tapi ilmu tafsir pengajarannya bukan dari sebab khusus, tapi adalah dari lafaz yang umum. So macam mana Ustaz? Gini, sebab khusus, cerita kaum jahiliah Mekah ni, tok nenek mereka tak ada Nabi. So Nabi Muhammad datang, Quran diwahyukan untuk remind mereka. Selama ni mereka lalai sebab tak ada orang beri peringatan. Itu sebab yang khusus. So pengajaran kita ni apa? Kita mungkin ada kaum kita, ada kampung kita, ada taman perumahan kita, kehidupan kita mungkin tak ada orang beri peringatan. Maka kita belajar tafsir ayat-ayat Quran ini, moga-moga beri peringatan pada kita. Itu maksud dia. Bila kita belajar ilmu tafsir, samalah kita belajar kesombongan, arrogant Fir'aun. Nabi Musa nasihat tak nak dengar. Akhirnya Allah Ta'ala hancurkan Fir'aun. So kaedah tadi lah, bukan sebab khusus, tapi pengajaran berdasarkan lafaz yang umum. Bukan kita kata, oh ni kisah Fir'aun ni, tak ada kaitan dengan kita Ustaz. Salah. Kaedah belajar tafsir, ya itu sebab khususnya kisah Fir'aun, tapi pengajarannya adalah daripada lafaz yang umum. Kita tak boleh sombong. Walaupun Fir'aun nampak tentera dia hebat, harta dia hebat, tapi Allah Ta'ala hancurkan juga. Itu pengajaran yang kita perlu ambil. Bila kita tengok kisah Nabi Nuh alaihissalam, Allah suruh buat perahu, dia buat. Orang kata tak logik buat kapal bahtera tengah pada pasir. Nabi Nuh kata Allah Ta'ala suruh aku buat, walaupun logik kata tak logik. Kita tak boleh kata tak ada kaitan dengan saya Ustaz ayat ni. Ya, sebabnya khusus Nabi Nuh, tapi pengajarannya umum. Walaupun ada perkara rasa macam tak logik, tapi Allah Ta'ala kata kena buat. Ustaz, saya bagi pinjam dia duit 200,000 dia nak pinjam. Setahun dia pinjam duit saya 200,000. Tu yang saya kata tu, bayar balik nanti 210. Setahun tu value, time value tu Ustaz. Saya bagi 200,000, kalau dia bagi saya balik 200,000, saya dapat apa? Itu yang saya kata, awak nak pinjam 200,000 boleh, awak bayar 210,000 bos, saya ada benefit sikit 10,000 setahun tu. Itu logik. Islam kata tak boleh, itu riba. Itu namanya riba. Jadi tadi Nabi Nuh, walaupun tak logik, Allah suruh buat apa pada pasir, buat juga. Ini yang maksud saya, pengajaran daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Okey, balik pada ayat kita ni. Khususnya untuk Nabi Muhammad beri peringatan pada kaum dia, yang mana tok nenek mereka ni tak pernah ada Nabi di kalangan orang musyrikin Mekah. Oleh kerana itu fahum ghafilun. Dan kita ni memanglah, bila tak ada yang beri peringatan pada diri kita, sebab tu kita perlu pada sahabat-sahabat yang beri peringatan. Kita perlu hadir ke majlis-majlis ilmu. Itulah yang litunzira, yang akan beri amaran, yang akan beri peringatan kepada kita. Ini Allah Ta'ala beritahu tujuan Rasulullah, tujuan Quran diwahyukan. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu lagi, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim
fahum la yu'minun. Sesungguhnya telah benar janji Allah, telah haqqal qawlu, Allah Ta'ala dah janji nak turunkan azab, memang dah berlaku dah pada golongan-golongan yang tidak beriman. Haqqal qawlu, betul-betul jadi apa yang Allah Ta'ala janji. Umat-umat terdahulu yang tidak beriman. Dan ada juga disebutkan bahawa dikata sini laqad haqqal qawlu ay wajaba al-'adzabu ala aktsarihim. Confirm Allah Ta'ala turunkan azab kepada golongan yang tidak beriman ini. Bila Allah Ta'ala janji, sebab ada orang yang mereka ini mencabar Nabi Muhammad. Mana? Kalau aku tak beriman, jadi apa? Mana Tuhan kamu? Ingat, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Benar, jadi sungguh dah pada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, Fir'aun. Laqad haqqal qawlu, yang Allah Ta'ala janji nak musnahkan mereka, memang berlaku dah. Mereka yang tidak beriman ini. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami jadikan di leher-leher mereka belenggu sampai ke dagu mereka, lalu mereka terdongak. Sebab turun ayat ni. Ni satu lagi dalam ilmu tafsir, selain pada kaedah yang saya sebut tadi, ada satu perkara penting lagi. Kalau kita belajar tafsir, dia panggil sebab nuzul, asbabun nuzul. Betul tuan sebut asbabun nuzul sekali lagi. Asbab adalah plural, singular dia sebab. Ahmad al-bab, tu tak payah sebut. Itu al-bab adalah plural kepada babun. Kalau babun pintu, al-bab itu plural. Sababun singular, sebab. Plural dia asbab, sebab-sebab. Jadi bila disebut dalam ilmu tafsir, penting juga kita faham asbabun nuzul, sebab-sebab ayat itu Allah Ta'ala turunkan. Jadi bila kita belajar asbabun nuzul, kita akan lebih feel dan kita akan lebih faham konteks ayat itu. Jadi qila nazalat fi Abi Jahl ibn Hisham wa sahibaihi al-Makhzumiyain, wa dhalika anna Aba Jahl halafa لئن رأى محمدا يصلي ليرضخن رأسه بحجر فلما رآه ذهب فرفع حجرا ليرميه ولما أومأ إليه رجعت يده إلى عنقه والتصق الحجر بيده. Sebab nuzul, sebab turun ayat ni. Ayat mana Ustaz? Tadi, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan, sesungguhnya kami jadikan di tengkuk-tengkuk mereka ni belenggu sampai ke dagu mereka, lalu fahum muqbahun, mereka terpaksa terdongak. Apa cerita ni? Turun ayat ini kepada Abu Jahal. Abu Jahal bersumpah. Abu Jahal kata, dia dengan kawan-kawan ni, kalau aku tengok Muhammad semayang, aku akan pergi ambil batu, aku akan hempap di atas kepala Muhammad. Dia bersumpah, Abu Jahal. Lalu falamma ra'ahu, lepas tu dia tengok Nabi Muhammad semayang dekat Kaabah, zahaba farafa'a hajaran liyarmiyahu, lalu dia pun pergi dekat Nabi Muhammad tengah semayang, dia ambil batu untuk diangkat dan hempak atas kepala Nabi SAW. Pada ketika itu tangannya jadi melekat kat leher dia, dan batu tadi melekat di tangan. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, tangan di leher dia, kalau tuan-tuan
tengok apa cerita-cerita yang cerita zaman dahulu kala, cerita-cerita apa Robin Hood apa semua kan, kalau dia tangkap hamba abdi, dia rantai di tangan sambung ke leher ada. Tapi orang Arab dulu kalau dia nak ikat hamba abdi ni, dia ada belenggu besi kat leher, dia ikat tangan pun kat leher, dan sehingga terdongak. Fahum muqmahun. Muqmahun maknanya terdongak, tak nampak nak jalan depan. Abu Jahal masa dia ambil batu nak hempak atas kepala Nabi SAW, inna ja'alna, Allah Ta'ala kata, kami jadikan di leher mereka, di tangan mereka tadi, aghlalan, belenggu, fahiya ilal adhqan, tangan mereka lekat kat leher, lalu mereka terdongak. Abu Jahal jadi dia tak nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, Allah Ta'ala boleh buat apa saja. Allah tolong Rasulnya. Lalu Abu Jahal tak nampak. Lalu dia balik. Dia balik ke jumpa kawan-kawan dia. Lalu dia beritahu kepada kawan-kawannya. Falamma 'ada ila ashabihi akhbarahum bima ra'a. Bila balik kat kawan-kawan dia yang dia bersumpah tadi, dia ceritalah apa yang berlaku. Aku pergi sampai kat Muhammad, tangan aku lekat, aku tak boleh nak buat apa kat dia. Yang seorang lagi kata, Al-Walid ibn al-Mughirah, kata pergi sini batu tu, aku akan pergi hempak kepala dia. Fa'atahu wa huwa yusalli ala halatihi liyarmiyahu bil hajar. Tadi Abu Jahal lekat tangan sini, tak nampak, tak nak tengok Nabi Muhammad. Al-Walid ibn al-Mughirah bagi sini batu kat aku nak pergi hempak kepala Muhammad. Bila dia pergi, dia nampak dari jauh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dekat, fa'amallahu basarahu faja'ala yasma'u sautahu wa la yarahu. Allah Ta'ala hilangkan penglihatan Al-Walid ibn al-Mughirah, kawan Abu Jahal tadi. Dia jadi tak nampak, dia dengar aja suara. Dengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semayang, baca Quran. Dia dengar, tapi dia tak nampak. Allah Ta'ala jadikan dia ni tak nampak. Faraja'a ila ashabihi falam yarahum hatta nadauhu. Bahkan Al-Walid ibn al-Mughirah patah balik kat kawan-kawan tadi, sampai kat kawan-kawan pun dia tak nampak lagi kawan-kawan dia. Sehingga bila dia sampai, kawan-kawan tanya, apa cerita? Dia pun beritahulah, aku pergi sampai kat Muhammad, aku tak nampak dia, aku dengar suara dia, tapi aku tak nampak. Ini yang kedua. Lalu kawan Abu Jahal yang ketiga, faqala ats-tsalits, yang ketiga kata, biar akulah, bagi batu tu kat aku. Bila dia pergi, dia sampai nampak dah Nabi Muhammad, dia nak hempak batu, muncul seekor unta yang sangat besar di hadapan dia, menghalang antara dirinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata, dia terus patah balik. Kawan-kawan kat sana tanya, lah, nampak kepala Muhammad? Dah, aku siapa tak ada unta besar. Kalau aku lagi pergi ke depan, nescaya dia akan makan aku. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir menyebut. Dia kata apa? Wa idza ra'aitu ar-rajula, aku lihat Muhammad, falamma danautu minhu, aku pergi dekat. Wa idza fahlun yakhtiru bi dhanbihi ma ra'aitu fahlan qattun a'zama minhu hala baini wa baina. Aku nampak ada bapok besar sangat seekor unta duduk kat depan antara aku dengan Muhammad yang tak pernah aku lihat. Fawallata wal Uzza, demi Lata dan Uzza, dia bersumpah dengan berhala dia, law danautu minhu la akalani, kalau aku pergi rapat lagi, dia akan makan aku. Untuk gegasi tadi. Fa anzalallahu ta'ala, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun. Ini turun sebab turun ayat ini. Dan ini sebenarnya juga adalah satu kiasan selain daripada sebab sifat fizikal tadi, yang mana Sayyidina Ali ada riwayat menceritakan bahawa makna Sayyidina Ali terang pada kita makna muqmahun, fa idza hum fahum muqmahun.
fahiya ila al-adqani fahum muqmahun. Sayyidina Ali, anna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arahum al-iqmah. Sayyidina Ali masa diterang makna ayat ni fahum muqmahun, Sayyidina Ali faja'ala yadayhi tahta lihyatayhi. Sayyidina Ali letakkan dua tangannya di bawah janggutnya, wa alsaqahuma farafa'a ra'sahu. Sayyidina Ali kata ni makna muqmahun. Sayyidina Ali letak dua tangan bawah janggut, melenggak, muqmahun. Maksudnya mereka tak nampak ke depan. Dan orang Arab bila dia nak terang makna muqmahun, dia kata muqmahun ini untuk kita faham lagi, apabila seseorang membawa unta ataupun kuda di kolam nak suruh minum, tiba-tiba unta angkat kepala dia tak nak minum, ataupun kuda angkat kepala dia tak nak minum, itu maknanya muqmahun. Qamih, angkat kepala. Tuan, kalau kita duduk macam ni, nampak tak depan? Boleh berjalan tak? Tak boleh berjalan. Inilah sambungan Allah Subhanahu wa ta'ala nak sebut, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Inilah juga perumpamaan manusia apabila mereka sudah tidak melihat hidayah. Mereka ni terlenggak, tak boleh nak bergerak, tidak melihat siratal mustaqim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Orang yang terlenggak ni mereka tak dapat nak nampak jalan yang betul dah. Tambah lagi golongan yang tidak beriman, yang Allah Ta'ala sebut tadi, laqad haqqal qawlu alaihim, benar azab kena pada golongan ini. Apatah lagi apabila mereka ni waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka penghalang, di belakang penghalang, kami tutup penglihatan mereka, lalu mereka tak nampak. Ini pada Abu Jahal dan geng-geng dia tadi. Apa tutup penglihatan depan belakang, balik nak jumpa kawan-kawan pun tak jumpa, tak nampak, sehingga kawan panggil baru ditutup penglihatan mereka. Ini makna yang fizikal, makna fizikal. Dan juga diriwayatkan bahawa kita selalu dengar bila ceramah ma'al hijrah, kan, yang Nabi saja.
Ayat ni kita selalu dengar bila ceramah ma'al hijrah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Yang ketika Nabi SAW nak keluar dari rumahnya, dari rumah baginda, nak pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar, Jibril bagi tahu rumah sedang dikepung. Ada pemuda-pemuda Mekah sedang kepung. Utbah, Syaibah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf kepung rumah Nabi. Lalu sebelum Nabi keluar, baginda ambil segenggam tanah, lalu Rasulullah baca waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka penghalang, di belakang penghadang, kami tutup penglihatan mereka, lalu mereka tak mampu melihat. Rasulullah baling tanah tadi kepada yang sedang kepung rumah, lalu mereka tak nampak. Rasulullah keluar dari rumah baginda dengan selamat. Ini masa peristiwa ma'al hijrah. Kita baca juga ayat ni masa roadblock. Masa roadblock kan, masa tu tak ingat nak road tax, tak renew lagi. Allah ada roadblock. Waj'alna min baini aydihim. Ada masalah, ingat ayat Quran. Boleh tak nak baca tu Ustaz? Bacalah, moga-moga ada manfaat. Itu sekali saya dijemput ceramah ma'al hijrah di IPK, di Balai Polis. Saya cerita ayat ni. Saya kata ramai orang baca ayat ni time waktu polis buat roadblock. Habis ceramah, polis tu kata, Ustaz, lepas ni kalau kami buat roadblock, kami pun nak baca ayat ni, biar dia orang tak nampak kami buat roadblock. Bolehlah baca, tapi jangan salah guna, nak pergi curi, nak pecah rumah orang, baca ayat ni juga biar orang tak nampak. Ada orang dia baca ayat ni balik umrah, dah lalu pergi barang satu beg, balik 3 beg, kilo banyak lebih kan. Dia baca ayat ni dekat nak check in tu. Allahualam lah. Tapi ini makna waja'alna min baini aydihim, kami jadikan di hadapan mereka saddan. Saddan ni maknanya penghalang, dinding, penghadang. Aydihim wa min khalfihim saddan, di belakang penghadang. Fa aghshaynahum, kami tutup penglihatan mereka, lalu mereka tak boleh melihat. Ini yang makna fizikal. Ada juga ulama yang menafsirkan bahawa bila Allah dah tutup pintu hidayah, na'udzubillah, bila seseorang itu dah ditutup pintu hidayah, depan tak boleh masuk, tak dapat hidayah, ke belakang tak boleh, tutup dah penglihatan mereka. Inilah yang menyebabkan mereka ini tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada manusia yang macam ni, sehingga mereka berjalan terdongak, tak boleh nak nampak kebenaran, jalan yang betul di hadapan. Ini yang makna yang ekstrak. Ada juga ulama yang menafsirkan begitu, menyebabkan mereka buta, tak nampak. Bila ditutup depan, tutup belakang, tak nampak. Dan juga diberi juga dengan tafsiran, tak nampak yang di depan, akhirat yang sedang menunggu tu mereka jadi tak nampak. Tertutup di belakang, hidup mereka, umur mereka yang dah berlalu, pengalaman-pengalaman, salah silap mereka yang di belakang tertutup. Mereka tidak mengambil pengajaran dan iktibar. Ini juga di antara makna di awal surah Yasin ini. Kemudian barulah bila Allah Ta'ala bagi tahu ni golongan pertama, dengan diutuskan Nabi Muhammad, dengan diturunkan wahyu, ini golongan pertama tak beriman, tutup pintu hidayah mereka ni. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama je mereka ni Muhammad, kamu beri peringatan ke, tak beri peringatan ke, mereka tak beriman. Ini flow surah Yasin. Allah bersumpah Nabi Muhammad diutuskan dengan Al-Quran. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran penuh dengan kebijaksanaan. Ini golongan pertama manusia. Sawa'un 'alaihim, sama mereka ni,
anzartahum, kamu beri peringatan. Tak boleh. Riba ni Allah Ta'ala murka. Tak boleh. Rasuah ni tak berkat hidup, tak berkat bisnes, tak berkat negara negeri. Tak boleh. Sawa'un alaihim anzartahum, kamu beri peringatan, am lam tunzirhum, atau kamu tak beri peringatan, la yu'minun, mereka ini tidak beriman. Mereka ini tak beriman. Ada golongan beri peringatan, baca ayat Quran, baca hadis Nabi, anzartahum, dah beri amaran, beri peringatan, mereka tidak beriman. Beri ke tak beri ke, sawa'un alaihim, sama je golongan ni. Auzubillah. Bila kita baca surah Yasin, kita faham adanya golongan macam ni. Yang orang beri nasihat ke tak beri nasihat ke, memang dia tak beriman, tak dengar, tak nak dengar. Ini satu golongan. Allah Ta'ala bersumpah, Rasulullah, Quran, kemudian golongan pertama tak beriman. Okey, sekarang nak datang golongan kedua. Moga-moga kita ada sifat golongan kedua ni, kita kena tengok. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahman bil ghaib. Ini dua sifat golongan yang akan ambil manfaat daripada Al-Quran. Golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengutusan baginda ini beri manfaat pada mereka. Dan kita kena ada sifat ni. Kita cek pada diri kita. Tadi golongan pertama, sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan ke tak beri ke, mereka tak beriman. Golongan pertama. Golongan kedua, yang kita harapkan kita ada dua sifat ini. Innama tunziru, sesungguhnya wahai Muhammad, kamu boleh memberi peringatan dan amaran. Dengan makna peringatan dan amaran kamu akan bermanfaat pada siapa? Orang yang ada dua sifat ini. Man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahman bil ghaib. Dua sifat. Sifat dia apa dia? Mereka ini man ittaba'a dzikra, mereka ini mengikut, mereka sudi untuk ikut peringatan. Bila ada peringatan, man siapa, who, ittaba'a follow, dzikra the reminders, peringatan-peringatan. Kadang-kadang kita ni adalah Allah Ta'ala beri kelebihan pangkat, harta, pengalaman, na'udzubillah, menyebabkan kita rasa aku tahu semua perkara, aku arrogant, jadi sombong. Jadi menyebabkan kita tak boleh nak dengar dah orang. Orang nak beri peringatan, orang nak beri nasihat. Kau siapa nak ajar aku? Aku dah pengalaman berpuluh tahun. Kau siapa nak ajar aku? Kau pangkat apa? Sifat ini sukar mendapat nasihat. Sebab tu kita duduk di level mana sekalipun, bos kat pejabat ke, ketua keluarga ke, ustaz ke, tok imam ke, ayah dalam keluarga paling tua ke, kena ada sifat manittaba'a dzikra, bersedia mendengar dan mengikut peringatan-peringatan. Adik yang dengan tiga beradik ni, main kat belakang sikit adik. Ada ayah dia, ambil kursi, main kat belakang tu. Main kat belakang sikit. Tak apa, main kat belakang tu sikit. Dukung adik. Bagus abang ni, dia jaga adik. Ambil main belakang tu sikit. Mana ayah dia? Ayah dia tolong bagi tahu. Main kat belakang tu sikit. Ada ayah dia sekali? Ada tak? Main kat belakang tu sikit. Jadi ini dua sifat. Dua sifat. Manittaba'a dzikra, willing, bersedia untuk dengar peringatan. Kita kena ada sifat ni. Kadang-kadang kita suami, biar kita ada sifat. Kalau isteri bagi pandangan, bagi idea, dengar. Apa salahnya dengar? Kadang-kadang isteri nak bagi pandangan, you tak tahu, diam je lah. Dengar.
ittaba'a dzikra, bukan ikut semua. Dengar, kadang-kadang kita ayah dengan anak dengar, masalahnya dengar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dengar pandangan orang bawah masa perang, nak perang Badar. Rasulullah kata, kita kumpul sini, kita kumpul sini. Sahabat mari tanya, Rasulullah pilih tempat ni wahyu ke ataupun strategi? Rasulullah kata, tak ada wahyu, ni strategi je. Okey Rasulullah, saya cadang begini. Rasulullah bersedia mendengar. Jadi kita kena ada sifat begini. Dan orang yang manittaba'a dzikra, orang yang bersedia mendengar dan mengikut peringatan kebaikan, ini orang yang akan mendapat manfaat daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya yang pertama, manittaba'a dzikra, ikut peringatan. Dan sifat yang kedua, wa khasyiyar rahman bil ghaib, sifatnya dia ini takut Allah Ar-Rahman yang dengan ghaib. Dua makna ghaib ini. Dia takut kepada Allah yang ghaib. Ini makna pertama. Walaupun dia tak nampak Allah, tapi dia takut untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna bil ghaib. Allah yang dia tak nampak, tapi dia takut pada Allah. Ini satu makna wa khasyiyar rahman bil ghaib. Mana walaupun dia tak nampak Allah, dia takut pada Allah. Ini sifat orang yang akan dapat manfaat daripada Quran. Tafsir yang kedua, wa khasyiyar rahman bil ghaib, dia takut Allah Ar-Rahman dengan ghaib. Dengan maksud apa? Dia ni ketika dia ghaib, dia takut Allah. Allahu Akbar. Maksudnya ketika dia bersendirian, orang tak nampak dia tetap takut pada Allah. Nampak tak dua tafsiran ni? Wa khasyiyar rahman bil ghaib, maksud ayat, sifat orang yang dapat manfaat daripada Quran ini, mereka takut Ar-Rahman dalam ghaib. Dalam ghaib dua tafsiran. Tafsirannya Allah yang dia tak nampak, dia tetap takut pada Allah. Dan satu lagi tafsiran, dalam ghaib, dia tu waktu orang tak nampak dia ghaib bersendirian, dia tetap takut pada Allah. Allahumma ja'alna minhum. Orang yang macam ni, yang ada dua sifat, manittaba'a dzikra, ikut peringatan nasihat, takut pada Allah dengan ghaib. Golongan ni macam mana? Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka berilah a good news, fabashshirhum, berilah mereka berita gembira. Apa berita gembira, tuan-tuan? Allahu Akbar. Ini dua perkara yang tidak boleh dibeli dengan apa pun. Dan inilah dua punca kebahagiaan. Inilah sukses orang yang dapat dua ni. Siapa yang dapat dua ini, inilah orang yang berjaya. Inilah orang yang bahagia. Fabashshirhu, bagi good news, berita gembira pada orang yang ada dua sifat tadi. Berita gembira apa? Bimaghfirah, dengan keampunan, wa ajrin karim, dan juga ganjaran yang sangat mulia di sisi Allah. Ya Allah, bila sebut keampunan Allah, tuan-tuan, dalam setahun ada satu bulan yang paling istimewa. Bulan apa? Ramadan. Dalam bulan Ramadan ada malam yang paling istimewa. Malam apa? Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar ada doa yang paling istimewa. Doa minta apa? Keampunan. Maknanya klimaks pada Ramadan, klimaks pada Lailatul Qadar ialah keampunan Allah. Keampunan. Orang yang wajib seumur hidupnya melakukan ibadah haji, kemuncak ibadah hajinya wukuf di Arafah, doa yang paling utama dia nak minta ialah keampunan Allah. Sebab itulah tanda-tanda orang yang dapat haji yang mabrur, dia balik ke tanah air berubah. Kalau dulu tak semayang, dia jaga semayang.
Kalau dulu sibuk je dengan urusan kerja je semata-mata, dia mula cari agama, dia cari guru, dia cari majlis ilmu, tanda-tanda dia telah mendapat keampunan Allah. Orang yang ada dua sifat, ittaba'adz dzikra wa khasyiyar rahman, mereka ni Allah Ta'ala kata fabashshirhu bimaghfirah, berilah berita gembira pada dia dengan keampunan. Bukan saja Allah Ta'ala beri keampunan, Allah Ta'ala beri wa ajrin karim, dan ganjaran pahala yang sangat mulia. Beri berita gembira. Ni saya kata tadi, flow surah Yasin, Allah bersumpah utus Nabi Muhammad, turunkan Quran daripada Allah, Quran yang penuh kebijaksanaan. Dengan penurunan Quran ni ada dua golongan manusia. Golongan yang sampai terdongak, tak nampak jalan depan, tutup habis pintu hidayah, beri peringatan ke tak beri ke mereka tak beriman. Ini golongan pertama. Golongan kedua yang ambil manfaat daripada Quran dan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni ada dua sifat. Man ittaba'adz dzikra wa khasyiyar rahman. Mereka ni ikut peringatan, nasihat, mereka takut pada Allah dalam keadaan gaib. Maka orang ni dapat berita gembira keampunan Allah, dapat ganjaran yang begitu mulia di sisi Allah. Lalu ni ayat lepas ni saya ingat lagi almarhum Tok Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, ketika dia mensyarahkan ayat lepas ni, ayat nombor 12 ni, dia kata ini di antara konten utama surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami, nuhyil mauta, kami menghidupkan orang yang dah mati. 3 kali takkid, confirmation. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami, nuhyi, kami menghidupkan. Repeat, nak bagi confirmation. Kalau orang Arab dengar ayat ni, iman dengan perkara kebangkitan. Ini fokus utama surah Yasin yang kita selalu baca. Kamu ni kaya, pangkat besar, tua, muda, Arab, Melayu, bangsa apa sekali, status apa pun, kamu akan mati. Dan setiap kamu yang mati ni, kami akan hidupkan balik kamu nanti. Allah, qadiyatul ba'thi dipanggil. Surah Yasin menekankan perkara kehidupan selepas kematian. Ni tahun berapa tuan-tuan? 2022. Tahun 2200 nanti kita kat mana? Ada lagi minum air makan roti canai? Confirm kita tak ada dah masa tu. Bagaimana sekarang tahun 2022, mana atuk kita yang lahir tahun 1900 dulu? Semua dah meninggal. Semua dah meninggal. Tapi iman kita, inna nahnu nuhyil mauta, Allah Ta'ala beritahu akan hidupkan balik semua orang yang mati. Kita semua akan mati. Mati itu tengoklah, ada orang yang mati lemas, ada orang mati terbakar, ada orang mati aksiden, ada orang mati sakit jantung, cimani, sakit go out uric acid banyak sangat. Ada yang mati ketika lahirkan anak, ada yang mati kena COVID, ada mati tengah tidur, ada yang mati masa dia tidur, masa dia dengar kuliah, orang ingat dia tidur punya mati. Jadi hati-hati sikit tidur masa kuliah tu. Jadi berbagai cara. Tapi kamu kena ingat, sebagaimana tuan-tuan, sebagaimana kita ni tiap-tiap hari sampai masa kita memang akan tertidur, betul tak? Walaupun orang tu ada insomnia, apa masa dia akan tertidur. Macam kita lah, sampai masa kata balik kerja, tengok TV, tengok telefon, memang akan tertidur. Cuba tuan-tuan jangan tidur malam ni. Boleh Ustaz? Esok saya tertidur juga esok Ustaz. Maknanya sebagaimana kita terpaksa tertidur, kita akan terpaksa mati bila sampai masa itu.
Dan kepada orang yang tidur, pagi esok dia terjaga. Sama ada jaga sebab dia buat alarm telefon, isteri dia kejut, dia dengar orang bising. Masa dia tidur, esok dia jaga. Sebagaimana kita yang tidur ini terpaksa terjaga, orang yang mati dia akan dihidupkan balik nanti. Ada ayat nanti kita akan jumpa dalam surah Yasin. Mim marqadina hadza ayat dia tu, qalu man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Dia ingat dia baru kejut tidur, jaga balik, rupanya dia mati tapi jaga balik. Ini lub ataupun konten utama daripada surah Yasin, bahawa kamu akan dimatikan dan kamu akan dihidupkan kembali. Dan pada ketika itu wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Tuan-tuan tolong ingat maksud ayat ni, tolong ingat. Dan kami telah mencatat, wa naktubu, dicatat semua, every single thing, semua dicatat. Ma qaddamu, what you did, apa yang kamu buat masa hidup dulu, dicatat semua. Tadi kamu jumpa makcik cleaner yang kamu beri salam kat dia tu, dapat pahala, catat. Kat office tadi kamu sepak kucing tu kan, dicatat. Kamu nampak ada paip kat masjid, lepas ambil wuduk nampak kat sebelah paip tak tutup rapat, Allah bazir air paip masjid, kamu tutup, dicatat. Wa naktubu ma qaddamu, dicatat segala apa yang kita buat. Allah, dicatat semua kamu buat. Kamu bagi duit, kamu ambil duit, kamu transfer, kamu tekan butang share, kamu copy paste, forward. Hati-hati nak copy paste musim sekarang ni. Takut kita menjadi penyambung lidah fitnah. Copy paste je kerja dia. Copy paste. Masuk dalam grup WhatsApp tu, WhatsApp ni, lepas tu dia tulis kat bawah, betul ke tak ni? Betul ke tak ni? Kita telah menyebar kat grup ada 200 orang. Orang tak baca yang bawah tu betul ke tak ni. Orang tengok video, tengok yang kita copy paste tu. Wa naktubu ma qaddamu, semua dicatat. Hati-hati kita tak buat fitnah dah kat orang, cuma kita tolong forward fitnah. Kita tekan butang share, kita tekan butang like, friend kita pun tengok juga. Kita menyebabkan dia bersama dalam gerombolan fitnah. Ini makna wa naktubu ma qaddamu, dicatat. Qaddamu, apa yang kamu buat dulu masa hidup dulu. Jadi hei manusia, kami akan hidupkan balik kamu yang mati, dan dicatat segala apa yang kamu buat di dunia dulu. Hati-hati. Sebab tu kita sebut musim-musim pilihan raya ni, silakan berpolitik, silakan berbeza pandangan, tak ada masalah, kita demokrasi. Tapi jangan fitnah, jangan menipu. Dan kita ni jangan tumpang dosa orang yang duk sebar fitnah. Strategi politik bagi hujah lah, bukan buat fitnah, bunuh karakter orang. Kita pula jangan menjadi penyambung lidah fitnah. Wa naktubu ma qaddamu, dicatat. Kita kat dunia ni, orang bisnes kadang-kadang nak audit, nak account, dia boleh adjust situ, adjust sini, create expenses, create income semua. Kita boleh adjust audit. Okey, accountant, auditor datang ni, okey, ni tax saya. Macam mana kita dalam mahkamah Allah? Kita nak adjust macam mana? Audit Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu. Buat air sikit. Alah abang, tekan je, 3 in 1 ada kan? Wa naktubu, catik tu. Dia tipu isteri dia, dia pukul isteri dia. Wa naktubu ma qaddamu, tercatat. Dia claim tipu dengan bos, dengan syarikat, dia claim mileage tipu. Wa naktubu ma qaddamu, semuanya dicatat. Kamu pukul orang, dicatat. Kamu pangkah siapa, dicatat. Silap pangkah kena jamban, makan taik je, jangan silap kan, berjalan lapuk tu apa silap pangkah kena tandas, makan taik habis. Semua dicatat.
Yang kita tulis, yang kita share, yang kita ambil, yang kita transfer, yang kita tanda tangan, yang kita sentuh. Bukan isteri kita pergi sentuh. Wa naktubu ma qaddamu. Ni kita baca surah Yasin, tak ingat maksud ayat lain pun tolong ingat maksud ayat ni. Dan satu lagi perkara yang menarik tuan-tuan, wa atharahum. Ni tolong ingat juga makna ni. Tadi wa naktubu ma qaddamu, dicatat apa yang kamu buat. Wa atharahum, athar, kesan-kesan. Kesan apa? Dia kalau bahasa Arab, museum dia panggil athariyah, barang-barang anti, athar, kesan, peninggalan. Jadi ayat ni kata, orang manusia, kami akan hidupkan semua orang yang dah mati, dan kami catat semua apa yang kamu buat kat dunia dulu, dan segala kesan-kesan peninggalan kamu masa kat dunia dulu. Apa maksud kesan peninggalan? Dalam kitab tafsir, antara makna kesan athar ialah tapak kaki kita melangkah ke masjid. Allah, Ustaz, saya naik kereta ni macam mana Ustaz? Boleh lah kira kesan tapak tayar kereta kita. Malaikat tahulah nak kira macam mana kesan. Apabila ada satu keluarga Bani Salimah Al-Ansari, satu kabilah Bani Salimah, rumah mereka ni jauh dari Masjid Nabawi. Bila jauh, kadang-kadang mereka tak sempat nak solat sunat qabliyah, kadang-kadang mereka sampai Masjid Nabawi orang semayang dah. Lalu keluarga Bani Salimah ni berpakat nak pindah rumah, nak beli rumah dekat dengan masjid. Lalu cerita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat tahu. Nabi Muhammad kata, ya Bani Salimah, makanakum diyarakum tuktabu atharukum. Nabi kata, stay, kekalkan rumahmu, dicatat atharukum, tapak kaki kamu yang berjalan ke masjid tercatat. Turun ayat ni, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharakum. Maknanya kekal, tak apalah rumah kamu jauh sikit pun, tak payah pindah datang dekat masjid. Pergerakan perjalanan kamu itu athar, itu kesan yang akan dicatat dan akan jadi bekalan kamu di hari akhirat nanti. Kesan. Allah, Ustaz, saya baru beli kondo kat tepi masjid, nak kena beli hak jauh ke? Tak payah. Yang duduk dekat dah tak payah pergi pindah jauh, yang jauh dah tak payah pergi pindah, tak payah datang dekat. Semuanya dicatat di sisi Allah. Di antara makna athar, kesan peninggalan kamu, apa yang kita buat tuan-tuan, apa yang kita buat masa hidup, apa kita tinggalkan. Ada orang Allah bagi rezeki lebih kat dia, dia balik kampung, dia bina masjid kat kampung dia. Dia tengok surau uzur, dia kata tak apalah, saya keluar bajet, yang ni saya keluar bajet 100,000, kita renovation, kita buat baru balik, PA system semua kita letakkan. Ini athar. Ada orang dia dengar, dia balik kampung semayang raya, PA system kat masjid kampung dia. Orang tak nak dengar, dia cakap tak apalah, kita tukar semua PA system. Berapa? 20,000. Saya keluar 20,000. Itu athar. Wa naktubu ma qaddamu wa athar. Athar ini maksudnya kesan-kesan yang dia tinggal. Dia mati, ada orang guna lagi. Masjid kata kita nak beli maksurat, dia pun belilah 100 naskah maksurat, orang baca, orang amal. Athar. Ustaz, saya duit dah banyak Ustaz, apa yang boleh saya buat? Cari apa athar yang kita nak tinggal. Ada orang dia meninggalkan anak-anak murid, dia ajar 10 orang pandai baca Quran, dia ajar. Ini athar yang dia tinggal.
Ada orang dia tak pandai nak mengajar Quran, dia ada rezeki lebih, dia cari anak-anak yatim, dia cari guru, dia ni biar ada kelas Quran, ni dia buat. Ini alhamdulillah sahabat kita dari Herbal Work, dia orang bisnes, buat majlis ilmu. Moga-moga termasuk dalam athar yang ditinggalkan hasil rezeki Allah Ta'ala beri. Saya ingat masa saya di Yaman dulu, orang-orang Yaman ramai yang migrate, pergi Saudi, pergi ke Kuwait, pergi ke Qatar, jual kereta, bisnes buat kereta, jual kereta apa semua, bisnes besar-besar. Dia balik ke kampung dia orang, dia beli tanah, dia bina masjid, tapi bukan masjid saja. Dia bina masjid, dia buat kompleks masjid. Kat sebelah masjid ni dia buat shop lot beberapa unit, dia buat rumah sewa beberapa unit, lalu disewakan shop lot, rumah-rumah sewa ni, duit masuk ke masjid. Jadi masjid boleh rolling duit sewa ni je. Nak bayar bil elektrik, nak bayar air, nak imarah. Maknanya kreatif dia, idea bisnes dia. Biasa kadang kita sponsor buat masjid. Tak, dia kata buat masjid, ini shop lot, ini komplek ni, ini dewan, kalau kenduri kahwin ke apa ke boleh sewa, duit masuk ke masjid. So rolling di sini saja. Subhanallah. Athar. Ini maksud athar. Apa saja. Cuba kita renung, apa aku boleh buat wa naktubu ma qaddamu, kita amalan, wa athar. Apa kesan peninggalan yang aku nak tinggalkan kalau aku meninggal dunia. Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, seorang ulama yang hebat dalam mazhab Syafi'i kita, tak sempat kahwin. Imam Nawawi dia meninggal umur tak sampai umur 50. Imam Nawawi meninggal tak sempat kahwin, tetapi dia meninggalkan athar. Tuan-tuan pernah dengar tak kitab Riyadhus Salihin? Pernah dengar tak? Pernah dengar tak kitab hadis 40? Hadis 40. Pernah dengar tak kitab Azkar, Syarah Sahih Muslim, Minhajut Talibin, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran? Ni semua athar yang ditinggalkan oleh Imam Nawawi. Bayang kalau tuan-tuan, kitab Riyadhus Salihin, boleh kata kalau di negeri Arab, setiap rumah selepas Al-Quran ada Riyadhus Salihin. Ini athar. Kita dari kecil duk belajar kitab hadis 40 dulu. Ada guru kita mengajar kitab Azkar. Ini athar yang Imam Nawawi tinggal. Dan ustaz duk cerita kitab-kitab. Saya tak pandai nak karang kitab ustaz, nak baca pun tak apa nak pandai. Kita pergi beli kitab, wakaf kat masjid surau. Orang ada kuliah baca kitab, ni yang kita wakafkan. Mungkin itu boleh termasuk dalam athar yang kita tinggalkan. Cuba kita renung, apa yang kita nak tinggalkan? Usahakanlah mengikut kadar masing-masing. Ustaz, kat kampung saya masjid nak buat kolah, Ustaz, kolah air yang tempat ambil semayang tu. Boleh tak kalau saya pergi sponsor 3-4 ribu, kolah ni saya nak buat? Allah guna lama kolah tu kan, kolah tempat ambil semayang. Ni meja ni, siapa sponsor dulu masa buat ni? Ini athar. Athar. Ada masjid surau, perlu aircon, perlu kipas, perlu apa? Athar. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala-galanya telah direkod, disimpan di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan. Menarik sikit saya bagi teaser sikit untuk minggu depan. Flow surah Yasin tadi cerita dua golongan, golongan tak beriman, kemudian yang kedua ni kan golongan beriman. Cantiknya Quran, ayat seterusnya ni Allah bagi kisah pula nanti, cerita umat terdahulu yang dalam cerita ini dua-dua golongan ini ada dalam cerita ni. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.